الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة من الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah harian kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara saya boleh dengar jelas tak? Kita sambung hadis 24. Terjumpa satu peti emas dalam tanah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara rajulun min rajulin aqaran lah, fawajada ar-rajul alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratun fiha dhahab. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسما منه وتصدقا. رواه البخاري. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Nabi SAW bercerita tentang seorang lelaki membeli sebidang tanah daripada seorang lelaki lain. Kemudian pembeli ini terjumpa sebuah peti berisi emas yang sangat banyak. Dia jumpa dalam tanah yang dia beli. Beliau terus pergi berjumpa dengan penjual dan berkata, ambillah kembali emas kamu ini. Aku hanya membeli tanah daripada kamu, bukan membeli emas. Penjual pula berkata, sebenarnya aku menjual tanah dan segala apa yang ada di dalam tanah itu. Dua-dua tak mau mah. Pembeli beli tanah, bila jumpa mah dalam tanah, dia pergi hantar balik mah tu dekat penjual. Dia kata, aku beli tanah aja, bukan beli mah. Kalau beli sekali dengan mah, tentu harga tanah ni mahal. Dia beli tanah, harga tanah. Dalam tanah ada mah. Kembalikan mah kepada penjual. Penjual pun tak mau. Penjual kata, dah saya jual tanah. Maksud jual tanah ni, jual segala apa yang ada dalam tanah. Mah itu hak kamu. Pembeli kata, tak, saya beli tanah aja. Mah hak kamu lah. Penjual kata, saya dah jual, hak kamu. Duk lawan tolak mah. Nak cerita apa ni? Cerita kejujuran. Takut ambil bukan hak kita, dapat api neraka. Takut ambil benda yang bukan hak kita, kita dapat apa? Qit'atan minan nar, sepotong bara api neraka. Kan kita cerita dah sebelum ni, Nabi di rumah Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tiba-tiba dengar bunyi orang duk bergaduh, bertengkar depan pintu rumah Ummu Salamah, isteri Nabi. Nabi keluar, Nabi kata, hampa mai bertengkar, nak lantik aku jadi hakim. Boleh jadi sebahagian kamu lebih petah berbicara dari sebahagian yang lain. Maka aku melihat kepada hujah, aku menangkan kamu. Sekiranya kamu tahu itu bukan hak kamu, jangan ambil. Utak belit kot mana pun, kalau bukan hak dia ambil itu, ambil satu ketul sebahagian, satu potong daripada bara api neraka. Mereka ni kira warak, jujur, tak mau ambil mah. Mah itu bukan apa, mah. Tak mau, duk lawan tolak. Nak cari orang jujur macam ni dah susah dah zaman sekarang. Nanti kita cerita orang berhutang. Tepat janji nak bayar, dia bayar. Dia duduk seberang sana, dia nak bayar, tak ada kapai nak pergi bayar dekat kawan dia seberang sana. Dia duduk belah Langkawi, nak bayar hutang kepada orang di Kuala Kedah. Nak pergi tak ada bot yang mau gerak jalan hari tu. Cuti ke, ayak, ombak deras ke, bot tak mau pergi. Dah dia janji. Dia tak mau mungkir janji. Aku janji nak bayar hutang. Dia bayar hutang. Boh duit dalam satu kayu, balut dengan plastik, masukkan dalam kayu, pahat, tutup, lempak kayu dalam air laut. Wahai Allah, ya Allah, sampaikanlah duit ni. Zaman tu tak boleh nak transfer. Zaman tu tak boleh nak back in. Janji nak bayar, dia bayar. Lempak dalam air laut. Air laut bawa gedebung, sampai kepada orang sana. Sampai. Pos laju, dijamin sampai esok. Dia bukan pos laju, pos tersangat laju. Dia baling kayu, dalam kayu ada plastik mengandungi duit, dan dia buat note, tulis sikit. Tulis catatan sikit, ini daripada aku Fulan bin Fulan, aku bayar hutang kepada Fulan bin Fulan. Seberang sana, baling. Ayat lot bawa kayu, mungkin buluh ke apa, bawa sampai dekat sana. Dan orang sana pun duk main kat pantai sana, pup, jumpa kayu, jemuk, belah. Ingat nak buat kayu api, belah. Nah, ada duit, amanah. Nanti kita akan jumpa orang macam ni dah pupus dah zaman sekarang. Orang yang fikir halal haram, takut ambil bukan hak kita. Orang macam ni dah pupus dah. Yang ada berebut.
berebut. Tu ramai lah. Bergaduh. Ni lawan tolak. Mah ni bukan hak saya beli tanah je. Yang kawan ni pula dah saya jual tanah sekali apa-apa sekali lah. Hak kamu lawan tolak. Bergaduh sampai kena pergi mahkamah. Bukan bergaduh berebut. Bergaduh duk lawan tolak hang aku. Pergi kat hakim. Hakim pun bagui. Lalu mereka berdua pergi bertemu seorang lelaki lain untuk mengadili kes mereka itu. Orang yang menjadi hakim bertanya, ni hakim yang baik. Kalau hakim yang tak baik, dia ambil kesempatan lah. Mah itu mai kat aku lah, dah hampa duk lawan tolak sangat. Hakim bertanya, kamu berdua ada anak? Lelaki pertama, pembeli berkata, saya ada anak laki. Lelaki kedua pula, penjual berkata, saya ada anak perempuan. Hakim kata, cantik. Hang ada anak apa? Lelaki. Ni perempuan. Dia jodohkan bagi kahwin. Saya tengok ni memang bagui. Bagi jadi bisan. Tok bisan. Kahwin. Bagui. Ini bagui. Lalu hakim memutuskan, kahwinkan anak lelaki kamu dengan anak perempuannya. Sebahagian terjemahan, dia ni tak ada anak, dia ni pun tak ada anak. Tapi dia ni ada hamba lelaki. Yang ni pula ada hamba perempuan. Kahwinkan hamba sesama hamba. Hamba lelaki kamu, kahwin dengan hamba perempuan dia. Itu hakim. Gunalah emas tersebut untuk urusan perbelanjaan kenduri. Mereka berdua. Beli rantai, beli cincin, kenduri, makan apa semua, guna emas itulah buat belanja kenduri. Dan bersedekahlah kalau kata ada lebih, sedekah kepada fakir miskin. Itu hakim yang baik. Hakim yang tak baik diceritakan dalam kartun Arab. Diceritakan dalam kartun Arab, dua ekor binatang jumpa pisang. Pisang tanduk, pisang panjang. Pisang apa? Pisang tanduk kot yang panjang. Kita katalah dua ekor binatang ni, kucing dengan ayam. Jumpa pisang, lepas tu duk berebut. Ni pisang aku. Ayam kata. Kucing kata, tak, ni pisang aku. Kemudian mereka berebut, pergi dekat monyet. Elok. Elok sangat pergi kat monyet. Minta monyet jadi hakim. Monyet kata, apa susahnya, ambil seorang setengah. Monyet pun sengaja dikepok. Dia kepok, belah ni panjang, belah ni pendek. Tak sama panjang. Dia bagi. Bila bagi, berebut. Tak puas hati pula. Hak dapat pendek, tak puas hati. Pasal apa? Dia panjang, saya pendek. Oh, monyet kata, meh, hak panjang meh ni. Dia repair sikit. Dia tokok. Monyet tokok, telan mulut dia. Dia tokok bagi banyak, terpendek belah ni pula. Belah nu pula panjang. Bagi. Belah ni pula panjang, belah ni pula pendek. Dia ni tak puas hati. Saya pendek, dia panjang. Oh, mana Acik tak adil. Okey? Monyet kata, meh, hak panjang ni meh. Dia ambil. Tokok sikit bagi sama. Dia tokok bagi lebih, belah ni pula pendek. Belah ni pendek, belah ni panjang. Hak belah pendek pula tak puas hati. Aku pendek, dia panjang. Tak adil, Tuan Hakim, tak adil. Hakim monyet, pisang, Allah. Cantik. Hakim kata, tak apa, kita bagi sama. Dia ukok, tokok. Tokok lagi pendek. Hak ni pula panjang. Lu tak puas hati dia. Dia adjust sini sikit, adjust ni sikit. Habis kat dia. Naik atas pokok, gelak lah. Tu hakim. Hakim macam tu jangan. Hakim monyet jangan ambil. Hakim monyet ni memang kena getah. Hakim monyet ni memang dia pemain sungguh ni pak. Dia pemain. Ambil. Hang tak dapat, hang pun tak dapat. Dapat kat aku. Telan habis. Cerita kartun macam ni, cerita binatang ni dalam buku sastra Arab. Kalilah wa Dimna. Kadang-kadang dua orang yang berebut, dua-dua tak dapat. Dapat kat orang lain. Faham tu? Orang cerdik. Orang cerdik macam tu. Kitab ni kitab sastra. Dia bawa dalam bentuk cerita. Cerita pun dia binatang. Dia tak sindir siapa-siapa. Tapi bila kita baca tu, ada mesej dia.
Kenyang kat dia. Hampa nak berebut sangat. Berebut sangat. Pi jumpa monyet. Monyet ejah belah ni, ejah belah ni, ejah belah ni, ejah belah ni. Telan habis. Puas hati. Ambil. Hang tak dapat. Buli kat aku. Begitulah cerita dia, no? Tapi yang saya nak kaitkan dengan hadis ni, hakim bagus. Dia tak ambil. Dia buat penyelesaian. Penyelesaian dia, kahwinkan anak kamu dengan anak dia, ataupun hamba kamu dengan hamba dia. Kahwin. Bagus sungguhlah. Nak cari orang bagus, jujur, amanah macam ni payah zaman sekarang. No? Payah, no? Orang yang bagus, kalau kita meniaga, orang bagi duit terlebih sekupang pun, kita kata ni lebih ni sekupang. Macam tu. Bagi balik. Tapi masih ada lah. Orang jujur ni masih ada. Saya pernah hantar jubah di Dobi. Bagus dia ni, bagus. Kita pun tak ada nak check duit. Dalam poket jubah ni ada lagi poket kecil dia. Jubah Haramain ni dia ada satu poket kecil lagi. Rupa-rupanya ada duit. Kita pun tak tahu. Hantar jubah ada duit. 200 juga. Bila kita nak pergi ambil baju kita, jubah kita, dia bagi satu, dia letak dalam satu plastik. Dia tahu, Ustaz ni ada duit ni apa semua. Kali dengan rupa kupang semua dia masuk tu. Duit kertas, duit shilling bagi. Masya Allah, bagus. Kalau dia ambil pun saya bukan nak tahu. Tapi orang yang baik, orang yang jujur macam tu, dia takkan ambil. Dia ambil upah basuh je. Duit hak dalam baju ni, bukan kita nak buat jerat dia, bukan kita nak penayar dia. Kita tertinggal, kita tak tahu langsung kita ada. Bila dia check, ada, dia bagi balik. Kerana sana akhirat tu. Kita fikir sana akhirat tu. Siapa ambil benda yang bukan hak dia, dia akan terima api neraka. Na'udzubillah min zalik. Khalifah yang adil. Khalifah yang adil namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia semua selalu orang cerita, dalam bilik dia ada dua lampu. Dua lampu. Kita kata 2 lilin lah zaman dulu, macam 2 lilin. Ataupun lampu minyak agah lampu. Yang dinyalakan, bubu minyak, cucuh, nyala. Dia ada 2 jenis lampu. Kalau orang masuk bilik dia, nak bersembang, nak berbincang soal negara, soal rakyat, soal pentadbiran, dia biarlah lampu ni menyala. Nak masuk, dia tanya dulu, nak masuk pasal apa? Kalau masuk pasal soal pemerintahan, pengurusan, dia biar lampu ni menyala. Tapi kalau nak masuk soal peribadi, nak panggil kenuri ke, ataupun adik-beradik nak main jumpa, nak sembang, nak tanya apa khabar, nak sembang macam tu, dia akan padamkan lampu ni. Biar dia duduk dalam bilik, dalam gelap, dia akan padamkan lampu ni, panggil kawan tu masuk. Gelap. Kemudian dia akan nyalakan lilin dia sendiri. Dia akan nyalakan lampu dia sendiri, minyak dia sendiri, botol dia sendiri, dia akan cucuh. Hak ni padam. Pasal hak ni hak negara. Ada 2 lampu. Betapa adilnya dia. Kalau dia nak keluar, dia padam. Macam orang nak keluar pejabat, nak biar kosong. Matikan lampu. Matikan kipas. Matikan aircon. Tak boleh biar, sebab tak ada orang duk biar sejuk macam tu, tak boleh. Dan benda ni dikatakan, dipraktikkan oleh Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat. Jadi nak pergi sana, ada kipas ni, dia bagi mati tu, pergi sana. Cukup cermat, cukup berkira bab-bab harta rakyat ni. Itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Pernah dia pergi melawat kilang minyak wangi. Dia pergi melawat kilang minyak wangi, ada beberapa tong minyak wangi ni, tokek kilang kata, kami nak infak kepada fakir miskin. Minyak wangi ni, beberapa tong kami nak infak percuma kepada fakir miskin. Dia pergi kilang minyak wangi, tahu dia buat apa? Dia tutup hidung, dia pakai mask. Zaman tu tak ada COVID, dia pakai mask, tutup hidung. Tutup mulut, tutup hidung.
Jemaah menteri dia tanya, pasal apa you pakai mask? Covid tak ada. Pasal apa tutup hidung? Dia kata, aku nak pergi melawat, nak pergi tengok berapa tong yang tokek kilang nak bagi kat fakir miskin. Nak bagi kat rakyat yang fakir dan miskin. Aku nak pergi tengok. Aku takut bau minyak wangi tu masuk dalam hidungku. Sedangkan aku bukan rakyat. Hak ni hak fakir miskin. Pakai mask. Takut bau minyak masuk dalam hidung je pun. Pakai mask. Jemaah menteri dia tak faham. Jemaah menteri dia kata kalau kita hidu pun bukan nak susut minyak tu. Bukan nak susut minyak tu. Dia kata minyak bukan orang minum. Susut tak susut ni minyak bukan orang minum. Minyak tu kegunaannya ialah ambil bau. Minyak tujuan dia nak bau. Orang yang boleh bau ialah fakir miskin. Sebab hak ni nak bagi kat rakyat fakir miskin. Aku bukan rakyat, aku pemimpin. Tutup hidung. Pakai mask. Subhanallah, payah nak cari orang macam tu no. Hak dia pun dia korbankan. Apatah nak ambil hak orang tak? Gaji dia tu dia buat potong. Potongan dapat gaji, hak tu memang hak dia. Dia sebagai pemimpin, khalifah. Hak dia tu dia pecahkan, bagi lagi ke rakyat. Asal kaya, dah memang kaya. Bila duduk di jawatan khalifah, dia korbankan kekayaannya jadi orang yang zuhud, jadi orang miskin sama macam rakyat. Bukan asal orang miskin atau asal orang biasa-biasa. Bila pegang jawatan, jadi kaya. Bukan macam tu. Dia memang kaya dah. Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada orang yang lebih adil daripada Umar. Ma a'dal min Umar. Tidak ada orang yang lebih adil daripada Umar. Jadi kena orang-orang yang diberi jawatan kena ambil kira benda-benda ni. Jawatan itu sama ada membawa ke syurga atau ke neraka. Amanah, taklif, bebanan. Jadi itulah bab amanah, bab kejujuran. Tak boleh naik kereta kalau jadi menteri, tak boleh naik kereta menteri itu pi mesyuarat parti politik. Naik kereta pi mesyuarat parti politik, tak boleh. Naik kereta sendiri. Kereta sendiri pun ada, kereta kerajaan pun ada. Kereta kerajaan guna untuk hal ehwal rakyat. Alat-alat kerajaan tak boleh guna untuk kepentingan diri atau kepentingan politik. Dan bila jadi pemimpin ni, dia kena membantu semua rakyat. Rakyat yang sokong dia ke, tak sokong dia ke, dia wakil rakyat, wakil semua rakyat. Di amanah, jujur perlu ada dalam diri. Tu Nabi kata man waliyal qada faqad dhubiha bighairi sikin. Yang ni bab hakim lah. Siapa terima satu jawatan besar, maka sesungguhnya dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Kalau dia tak adil, dia kena sembelih. Kalau dia tak jujur, faqad dhubiha bighairi sikin. Dia disembelih, telah tersembelih tanpa nampak pisaunya. Dan masuk perangkap dengan jawatan ni, masuk perangkap untuk ke neraka. Tetapi Nabi juga cakap 7 golongan yang dipayungi arash. Mula-mula sekali Nabi cakap siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin adil, tiket ke syurga. Dan pemimpin kalau tak adil, dia masuk perangkap, dia kena sembelih dah tanpa pisau. Baik, kita sambung keterangan. Nabi bercerita tentang 2 orang lelaki yang sangat warak. Kedua-dua mereka enggan menerima emas yang dijumpai. Mereka bimbang untuk mengambilnya kerana jika ia diambil secara haram, maka ia akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Sesungguhnya kelakuan mereka berdua amat berbeza dengan kebiasaan manusia yang akan berebut-rebut emas itu. Kita kecil-kecil dulu kan. Kecil-kecil dulu kita dihidangkan cerita. Tak tahulah cerita tu betul tak betul. Tapi cerita yang sangat menyentuh hati kecil kita. Cerita seorang lelaki jumpa apple. Lapang, jumpa apple. Apple hanyut ke air sungai. Dah lapang, ambil lah. Ambil, tokak.
Tokak makan secebis daripada apple. Makan. Lepas makan, Allah rasa bersalah. Ni aku makan apple siapa ni? Makan apple siapa? Pergi cari tuan apple kan? Takut tak halal. Takut jadi darah daging. Pergi cari tuan apple. Tuan-tuan pun bisa dengar cerita ni. Cerita kejujuran. Kita kecil-kecil, cikgu kita, ustazah kita mesti cerita. Nak tanam apa? Tanam kalau bukan hak kita jangan ambil. Tak boleh. Pecah amanah, tak boleh. Zaman Nabi cerita seorang sahabat, Mid'am, pergi perang dengan Nabi, bersungguh-sungguh khidmat dengan Nabi. Tapi dia ambil sapu tangan. Sapu tangan tu dia ambil sebelum Nabi bahagikan, dia ambil buat sembunyi, buat sorak. Sapu tangan daripada benang sutera. Sapu tangan. Perang ni memang hebat lah. Bersungguh-sungguh perang. Balik di tengah jalan, ada orang panah. Terkena anak panah di dadanya. Dia mati. Orang kata mati syahid. Nabi kata tak. La huwa finnar. Dia dalam neraka. Nabi dapat wahyu. Sahabat kata pasal apa pula? Tadi perang tadi dia handal. Dia berani. Pahlawan. Kemudian setiap kali Nabi berhenti berehat, dia hampak kain selendang dia. Dia sediakan ayak. Dia khidmat dekat Nabi sangat bagus. Mid'am nama dia. Dalam perang Khaybar. Dalam perjalanan balik, ada anak panah sesat. Siapa panah pun tak tahu kena dia. Orang kata, hani'an lahu bisyahadah. Tahniahlah Mid'am. Kamu mati syahid. Fi sabilillah. Nabi kata, tak, dia adalah neraka. Pasal apa, wahai Rasulullah? Rasulullah dapat wahyu. Rasulullah pun tak tahu benda gaib. Rasulullah dapat wahyu. Rasulullah kata, pergi cek di poket seluar dia. Cek, ada sapu tangan. Kecil ya, sapu tangan kecil. Tapak tangan lah kecil ya. Bukan sapu tangan kita yang lipat boleh buka tu. Kecil ya, kain kecil ya. Kain sutera. Nabi kata dia ambil sebelum kita bahagi, dia dah ambil dah. Dia dah berebut, dia nak hak tu, dia cup siap-siap dia ambil. Itu penyebab dia masuk neraka. Tapi mudah-mudahan dengan khidmatnya kepada Rasulullah tu, Allah Ta'ala ringankan seksaannya dan akhirnya dia masuk syurga insya-Allah. Tapi kok mana pun terjunlah neraka. Jadi jangan ambil ya. Kena amanah. Kalau dia jadi bendahari, jangan ambil RM1 pun jangan ambil. Catat bagi kemas. Duit masuk, duit keluar, tak ambil. Kalau dia kerja di kedai, dia boleh ambil apa-apa. Kalau tukik kedai tak berapa nak perasan, dia boleh panjang tangan boleh ambil. Takat coklat sebiji tu boleh masuk dalam poket, boleh bawa balik. Jangan ambil. Kalau bukan hak kita, jangan ambil. Walaupun bagi kita nampak kecil. Alah, gula-gula sebiji ya bubuh. Ambil. Tapi di sisi Allah, Allah tulis semua. Dalam surah Kahfi, Allah bagi tahu, wa wajadu ma amilu hadira. Wa wajadu, mereka akan dapati ma amilu, apa yang mereka buat. Hadira, ada belaka dalam kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan malaikat, dia tak akan tinggal. La yughadiru saghiratan. Hang buat dosa kecil ke, hang curi sekupang ke, wala kabiratan, hang ambil 1 million ke, sekupang ke 1 million ke, illa ahsaha. Detail malaikat tulis. Jangan ambil. Orang yang warak, hak dia, gaji dia yang halal, dia buat potongan lagi. Dia sedekah. Saya tak tahu nak buat contoh siapa lah. Contoh pemimpin di Malaysia ni, Tok Guru ni Aziz. Hak dia pun dia potong lagi. Potong 3. Untuk jemaah dia, untuk kerajaan negeri dia, 1/3 je dia ambil untuk diri dia. Hak sendiri potong. Hak sendiri tu potong lagi. Bukan kata nak tamak ambil hak orang, hak rakyat. Hak dia yang halal itu orang panggil warak. Warak dan zuhud. Warak tak akan ambil benda-benda yang samar. Orang nak bagi pemimpin ni, kalau orang bagi hadiah pun tak boleh ambil. Takut hadiah tu dianggap rasuah. Bagi hadiah ada udang di sebalik batu. Pemimpin dan hakim tak boleh terima hadiah. Hadiah ni ada maknanya, Kadang-kadang bagi hadiah kerana nak apa? Nak projek. Kalau terdesak curi tetap haram.
Tak boleh ambil. Kalau macam di utara ni, pi masjid, pi jumpa tu imam, pejabat zakat bagi tu, kit makanan, bantuan tu, curi tak boleh. Pilah saluran-saluran dia, curi kok mana pun tak boleh. Kecuali kalau dah darurat dah, dia curi tapi dia kena ganti balik. Kalau saya pun tak tahu tahap mana manusia ni kan. Pilah jumpa pejabat zakat, pilah jumpa wakil rakyat, jangan curi. Tak boleh. Zaman Sayyidina Umar dulu, Sayyidina Umar pesan meniaga susu jangan campur air. Kata susu asli campur air buat apa? Tak boleh, haram. Sayyidina Umar pesan jangan. Jangan buat macam tu. Orang jual dadih susu asli. Kita makan-makan rasa susu tepung. Tipu. Susu fresh, dadih susu asli. Bila kita makan rasa gula je, tak rasa susu pun. Kita pun tahu dadih susu asli macam mana, tak asli macam mana. Tipu. Nega ni kalau tipu ni memang tak boleh lah. Jadi zaman Sayyidina Umar dulu, Sayyidina Umar pesan, jual susu jangan campur air, nanti cerai. Jual susu betul. Kita pun tahu kan ada seorang anak dara, dia kata kat mak dia, mak jangan campur air. Sayyidina Umar tak bagi. Sayyidina Umar duk pesan ni, kita kena jujur. Kita jual susu betul, jangan campur air. Mak dia kata kat anak dara, Umar bukan ada. Umar tak ada. Anak ni kebalas balik, mak, memang Umar tak ada, tapi Tuhan Umar melihat dan mendengar apa yang kita sembang. Tuhan Umar ada. Kita nak lari mana daripada Tuhan Umar? Sayyidina Umar ada malam tu. Dia suka merayau-rayau. Sayyidina Umar ni, dia dengar perbualan ibu dan anak. Esok dia masuk Minang. Budak perempuan tersebut, dia bagi kahwin dengan anak dia. Katanya nama Asim bin Umar. Daripada situlah, perkahwinan itulah, lahirnya anak, lahirnya cucu nama Umar bin Abdul Aziz. Jadi, begitulah orang yang jujur. Dan begitu juga cerita pengembala kambing. Sayyidina Umar ataupun anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma test budak kecil duk jaga kambing. Hamba abdi, kanak-kanak duk jaga kambing. Kambing ni banyak ekor. Budak kecil. Test dia macam mana? Wahai budak, saya nak beli seekor kambing. Budak ni kata, saya tak boleh jual sebab ini bukan kambing saya jaga aja. Saya hamba abdi, saya ditugaskan untuk jaga penggembala kambing. Saya nak bayar duit yang mahal. Seekor kambing RM1,000 contoh. Tak mau. Tak boleh. Nak beli kena beli kat tuan. Saya bukan tuan. Jujur. Tak apalah. Hang ambil RM1,000. Bagi kat aku seekor kambing. Kambing hang banyak ekor. Tuan hang bukan nak perasan pun banyak ekor. Seekor aku ambil. Aku beli. Aku bagi duit kat hang. Ambil duit tu kat hang. Tuan kamu tak akan perasan. Tak akan nampak kurang. Sebab kambing banyak. Budak ni kata, tuan saya tak tahu. Tapi Tuhan saya tahu. Saya tak boleh jual. Ini bukan kambing saya. Tengok. Akhirnya Sayyidina Umar pun. Zaman Sayyidina Umar ni banyak cerita-cerita macam tu. Pasal dia adil. Rakyat dia pun jujur dan amanah. Dia pergi cari tuan kambing. Dia beli, bukan beli kambing. Beli budak tu. Beli budak tu. Merdekakan budak tu. Subhanallah. Ustaz, orang yang kutip derma dan ambil 20% dari kutipan derma tu bolehkah? Kalau derma boleh. Kalau kata wakaf tak boleh. Wakaf sepenuhnya. Orang wakaf kita kena halal kepada benda kekal sepenuhnya. Kalau derma ikutlah masjid contohnya. Yang kutip infak kita kembalikan kepadanya upah. Tu boleh 10% tu infak. Mengikut kadar yang bil ma'ruf, kadar yang munasabah. Kalau wakaf tak boleh. 100% tu untuk ni lah. Untuk pihak yang diwakafkan. Wakaf tak boleh ambil. Sekupang tak boleh ambil. Kecuali kalau diguna dalam bentuk jual. Jual tak apa. Contohnya, jual, beli, kemudian wakaf. Ada wakil-wakil yang jual Quran. Quran wakaf.
di pasaraya jual Quran wakaf. Dia tak terus wakaf, dia jual dulu Quran tu. Pembeli-beli, dia mewakili pihak untuk jual Quran. Saya sebagai wakil syarikat sekian-sekian, saya jual Quran kepada tuan. Dia ni pun saya beli Quran sebanyak harga, contoh RM50 Quran. Dalam RM50 tu boleh ambil lah komisen, sebab jual beli ada komisen. Halal. Halallahu al-bay', Allah menghalalkan untung daripada jual beli. Komisen lah kalau dia wakil. Jual Quran, beli Quran. Lepas beli, dia kata, okey, niatkan wakaf kembali Quran tu. Duit dah bayar, Quran pun dah dapat. Niatkan wakaf semula Quran tu. Yang wakaf tu wakaf Quran. Time jual beli tu RM50, dia ambil RM10, tak apalah. Jual beli memang boleh untung. Macam tu juga orang-orang yang membantu pihak-pihak ma'had ni untuk buat jualan tanah wakaf. Jual, beli, wakaf. Faham tak? Jangan wakaf tu jual dulu. Jual, ini beli sekaki dengan harga sekian. Itu jual beli. Jual beli memang ada untung, ada untungnya. Semua orang berniaga ada untung. Ketika jual beli ada komisen, itu halal. Lepas itu wakaf tanah. Sekaki, contoh ada orang jual sekaki tanah dengan harga RM50. Harga saya bukan RM50. Sekaki takkan sampai RM50. Jadi di situ jual, beli dan wakafkan semula. Tapi kena kira lah, kalau kaki tanah tu kena kira, kena buat resit ikut nombor. Takut dah habis dah duk jual lagi, jual apa lagi, itu haram. Jual beli pun tak sah. Jadi kena kira berapa kaki tanah, keluasannya berapa, buat resit sekeping. Habis buku resit tu, habislah. Kena maklum lah, dah tanah wakaf dah tak ada. Macam kami di Ma'had Taujih, Ramadan 2 tahun lepas. Ramadan 2020. Tahun lepas, Ramadan 2020, Alhamdulillah. Selesai. Kita dapat kumpul duit untuk menyelesaikan pembelian tanah. Itu habis, kita kena maklum lah. Okey, jualan tanah wakaf sudah ditutup, sudah selesai, terima kasih. Wakaf bangunan saja yang kita perlukan. Wakaf tanah dah tak ada lah. Kena jelaskan benda tu. Baik, amanah ini satu benda yang penting, sehingga Nabi sebut, la imana liman la amanatalah. Tidak dianggap beriman orang yang tidak amanah. Dan Nabi juga sebut, al-amanatu tajlibur rizq. Amanah tarik rezeki. Amanah menyebabkan murah rezeki. Orang yang amanah, jujur, amanah, insya-Allah Allah murahkan rezekinya. Begitu. Baik. Sesungguhnya kelakuan mereka berdua amat berbeza dengan kebiasaan manusia yang akan berebut-rebut emas itu. Pembeli akan mengaku miliknya dan penjual pula mengaku miliknya. Sifat cintakan harta, terutamanya emas dan perak, memang sangat sebati dalam jiwa manusia sehingga boleh membawa kepada permusuhan, dengki-mendengki dan bunuh-membunuh. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Maksudnya dijadikan indah kepada manusia. Syahwat lah. Sebagai naluri manusia ni, dia suka apa? Terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan. Syahwat kepada perempuan. Anak-anak lelaki. Anak yang ramai. Memang kita suka. Harta benda yang bertimbun. Semua manusia suka. Tapi orang yang ada sifat mahmudah, sifat yang baik amanah tadi, dia akan kawal diri dia. Nafsu dia terpimpin. Dia ambil hak dia sendiri. Bahkan hak dia pun dia bagi ke orang lain.
Zuhud dan warak. Warak ni bukan makna berjalan pejam mata. Tu warak. Warak ni menjaga diri daripada yang haram bahkan yang syubhat. Kalau benda tu terang haram, jangan. Benda tu samak-samak, ragu-ragu pun jangan. Jangan ambil. Benda-benda yang meragukan hati kita, jangan ambil. Hak betul-betul jelas halal, baru kita ambil. Tu orang warak. Bila ambil yang halal pula, hak dia tu, dia potong lagi. Itu zuhud. Warak dan zuhud. Semua manusia nakkan harta. Siapa tak mau duit, siapa tak mau emas perak. Tapi ada orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan mereka ni, mereka dapat mengawal kehendak diri mereka. Nafsu yang terpimpin. Nafsu mutmainnah. Kuda pilihan. Bukan salah ada kuda, tak salah. Ada kenderaan semua, tak salah. Binatang ternakan dan tanaman. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah, tempat kembali yang baik. Keengganan mereka untuk menerima emas itu sehingga sampai ke tahap mereka terpaksa melantik seorang lelaki untuk menjadi hakim. Hakim yang bijak itu telah bertindak menjodohkan anak lelaki pembeli dengan anak perempuan penjual. Semoga dengan cara itu akan terbina sebuah keluarga yang bahagia dan diharapkan mendapat zuriat yang soleh. Kemudian hadis 25, perempuan Yahudi berkasut tumit tinggi. Ni jenis keluar rumah make up lah, tabarruj. Sifat Yahudi. Di rumah biasa-biasa aja, dah keluar ke, pakai bedak, pakai perfume. Nak tayang ke orang. Itu perangai Yahudi. Perempuan Yahudi. Jadi kita, orang perempuan kita, anak-anak dara kita, nak keluar rumah, jangan bersolek lebih-lebih. Tabarrujal jahiliyah. Jangan berlebih-lebih. Wangi boleh, jangan wangi terlampau wangi. Tu macam perempuan Yahudi. Nabi cerita perempuan Yahudi, maksudnya apa? Nabi nak sebut kita ni muslimah. Janganlah make up lebih-lebih. Nak keluar rumah. Bubuh mulut merah tu terang sangat. Oh, jangan. Bubuh sembok wangi terlampau, jangan. No, kita nak tayang kat siapa? Nak tayang kat siapa? Nak tayang kat orang. Di rumah tayang kat suami tu, make up untuk suami, berhias untuk suami. Di rumah tak mau nak make up, keluar rumah make up. Tapi kenuri pi pasar raya, oh lawanya, ya Allah. Pakai ketat-ketat jalan buat lengang-lenggok. Ni semua ni perangai perempuan Yahudi. Kena jaga. Aurat kena jaga. Orang perempuan, kita mazhab Syafi'i kena pakai stokin. Pakai jubah cantik dah, kaki tak pakai stokin pula. Pakai kasut nampak kaki. Jaga kaki. Pakai stokin. Pakai stokin. Orang yang bagus ni sampai dia mandi laut pun dia pakai stokin. Takut kaki tu orang nampak. Nak bubuh gambar dalam Facebook, ingat dosa pahala. Tang mana ada aurat tu padam. Padam tang kaki, tutup. Tang lengan tangan tutup. Sebab kita perempuan tak boleh orang perempuan menampakkan lengan tangan. Cuma boleh nampak pergelangan tangan. Sini tak boleh nampak ni. Kena tutup. Kalau kita pergi haji, perempuan-perempuan ni pandai pula jaga. Pergi haji, pergi umrah pandai pula pakai, suruh kawan tengok ada nampak rambut tak? Ada nampak rambut tak? Pakai telkung, pakai tudung ni suruh orang tengok. Takut apa? Takut tawaf tak sah. Tawaf dalam keadaan rambut terkeluar tak sah. Tapi bila balik Malaysia, tak beringat benda-benda macam tu. Tak beringat benda-benda macam tu. Pergi Mekah pandai pula pakai stokin, pakai sarung lengan. Balik Malaysia, tu dia naik motor, baju tangan pendek. Pakai jubah, pakai tudung, stokin tak pakai. Wangi terlampau wangi. Wangi boleh, orang pergi dekat bau-bau tak apa lah. Bukan perempuan Islam ni kena busuk. Boleh pakai pewangi, tapi wangi yang orang main dekat sangat-sangat baru bau. Orang duduk jauh tak bau. Ni ke duduk kerusi belakang, driver bas depan pun boleh bau. Apa cerita ni? Duduk belakang, driver bas, duduk bau. Oh, wangi semua. Bubuh kat mata ni, hijau, merah. Bubuh sini, bubuh sini.
duk viral boleh taklid mazhab Hanafi. Saya mengaji mazhab Hanafi, seingat saya mazhab Hanafi nampak kaki sah dalam solat. Dalam solat. Luar solat saya tak pasti. Cuma kalau dia semayang, dia pakai stokin terkoyak. Atau dia tak pakai stokin, mazhab Hanafi. Solat dia sah. Hak tu bab lain tu, bab solat. Solat jadi terima, insya-Allah sah, tak perlu qada. Tapi adakah bab dedah aurat tak dedah aurat tu bab lain, dia cerita bab solat. Nanti saya baca baliklah. Fiqh Hanafi betul ke mazhab Hanafi tak payah pakai stokin. Seingat saya pemakaian sempurna aurat mazhab Hanafi pun kena pakai stokin. Cuma dibincang dalam bab solat, solat dia ada kelonggaran. Contoh dia solat di rumah dia tak pakai stokin. Solat dia sah. Dia semayang di Masjidil Haram, stokin tu koyak, sah. Tu dalam bab solat. Jadi jangan kita salah faham. Oh, ada orang duk viral loh, mazhab Hanafi kaki bukan aurat. Statement kaki bukan aurat tu kena i'adatun nazar, kena tengok lain. Yang saya ingat hanya dalam bab solat, sekiranya ternampak kaki, mazhab Syafi'i solat batal. Mazhab Hanafi kalau ternampak kaki solat tak batal, boleh terus solat. Jadi dia ada kelonggaran ketika solat. Sebab biasanya solat ni dalam surau bahagian perempuan aja. Kali masjid pun jadi perempuan nampak kaki tak ada masalah. Kita mazhab Syafi'i tak boleh, kalau sama-sama perempuan kena tutup kaki. Dia banyak bincang dalam soal solat, bukan makna pi pasaraya, pi sana sini tak pakai stokin tu, bukan. Baik, kita tengok perempuan Yahudi berkasut tumit tinggi. An Abi Sa'id Al-Khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من مسك مغلقا مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا ونفض شعبة يده. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, ada seorang perempuan dari Bani Israel yang bertubuh pendek. Orang pendek, orang kecil, perempuan ni. Ketika berjalan bersama dua orang perempuan yang tinggi, perempuan pendek itu memakai sepasang kasut kayu. Macam terompah. Dia buat kasut kayu. Bertumit tinggi untuk kelihatan lebih tinggi. Selain itu, dia juga memakai cincin emas dan memasukkan kasturi yang paling wangi ke dalam cincin itu yang ditutup dengan kemas. Dia melalui antara dua orang perempuan tadi untuk menandingi mereka. Dia pun nak tunjuk dia tinggi juga. Padahal dia rendah ya. Dia buat kasut bagi tinggi. Tak reda lah dengan dia punya fizikalnya yang pendek, nak tunjuk aku pun tinggi juga. Buat kasut tinggi. Sambil menggoyang-goyangkan tangannya tu jalan. Kan? Kita tengok filem dulu-dulu Gemma P. Ramlee ke, ada jalan macam tu. Jalan macam tu, goyang tangan. Selain nak tunjuk ni, nak menunjuk-nunjuk emas, goyang macam tu. Jalan. Selain tu nak tunjuk cincin. Cincin ke kan besar. Ni cincin. Ni gelang. Tayang buat apa kat orang. Riak satu pasal, aurat lagi, tabarruj. Banyak. Nak berbangga-bangga buat apa kan. Dalam cincin ni pula ada minyak wangi. Ada satu lubang kecil. Nanti minyak wangi tu akan meleleh. Minyak wangi tu akan meleleh. Bila meleleh, bau berkembuk. Sahab semerbak harum. Tunjuk cincin dia cantik, besar. Gelang. Macam cerita hantu kat lima tu, yang tu kita bakar. Hantu lain tu. Ni dah orang perempuan jalan tu. Nabi cerita tu. Dia goyang-goyang tangan dia. Ada yang jalan sengaja lenggang-lenggok goyang punggung. Macam-macam manusia ni. Nak tunjuk lawa, nak tarik perhatian orang. Biasa-biasa sudahlah. Bukan tak boleh make up, boleh bubuh lah whitening apa semua tu, tapi jangan over, jangan berlebih-lebih sangat.
Jangan lebih-lebih sangat. Biasa-biasa sudah. Kalau niat nak tunjuk lawa dekat orang, niat tu pun dah tak baik dah tu. Tunjuk lawa dekat suami. Dan orang ramai tidak mengenalinya. Imam Syu'bah, salah seorang perawi hadis Imam Muslim, ambil daripada guru-guru dia sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam ramai-ramai guru tu ada seorang nama Syu'bah. Imam Syu'bah meriwayatkan hadis ni sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Nak cerita. Jadi saya pun tu duk goyang-goyang tangan ni. Sebab perawi hadis ketika cerita ni dia goyang tangan. Keterangan Nabi mengingatkan kita tentang kerosakan yang berlaku pada Bani Israel berpunca dari kemewahan hidup. Kaya tak apa, mewah jangan. Mewah melampau-lampau jangan. Kaya kita disuruh minta kaya. Terutamanya hari Jumaat. Allahumma ya ghani, ya hamid, ya mubdi'u, ya mu'id. Aghnina, kayakan kami. Kaya tak apa. Tapi kalau mutrafiha, orang yang hidup bermewah-mewah, mewah tak boleh. Dalam Quran Allah banyak menegur golongan yang hidup bermewah-mewah. Kaya tak salah. Nabi ajak kita, ya ghani, aghnina, bihalalika an haramika. Wahai Tuhan yang maha kaya, kayakan kami dengan rezekimu yang halal, bukan rezeki yang haram. Aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika. Kayakan kami untuk kami lebih mentaatimu, bukan kaya untuk buat maksiat. Kaya dia ada syarat. Minta kaya dengan Allah. Tujuannya untuk taat, bukan untuk maksiat. Kaya dengan rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Wa bifadlika amman siwak, dan kaya untuk mensyukuri pemberianmu. Orang kaya yang beriman selalunya mereka akan tempah frame ni, letak di rumah ni pa. Hadza min fadli rabbi. Ini limpah kurnia daripada Tuhanku. Ayat hadza min fadli rabbi untuk dia sedar semua kekayaan ni Allah yang bagi. Di Syria, orang-orang yang kaya, rumah tersergam, rumah banglo besar, di pintu masuk mesti ada hadza min fadli rabbi. Ni semua limpah kurnia Tuhan, bukan hakku, hak Allah belaka. Maka dia akan berkongsi kekayaan rezekinya dengan orang-orang yang memerlukan. Kaya duit di tangan, orang perlu bagi. Begitu. Kaya yang beriman, kita kena kaya. Nabi ajak tiap-tiap hari Jumaat baca Aghnina. Dan Nabi kita ajak juga baca surah Al-Waqi'ah hari-hari. InsyaAllah Allah kayakan kita, kaya yang beriman. Baca surah Waqi'ah. Allah cukupkan rezeki kita. Orang yang berniaga, kena baca. Orang makan gaji, tak apalah. Duit dia memang cukup dah. Orang berniaga ni kadang pasang surut kan. Tip murah rezeki, baca surah Waqi'ah. Bagusnya sebelum subuh baca. Kalau tak ada, lepas subuh pun tak apa. Lepas subuh memang tak ada. Pasal kita nak ikuti live, nak mengaji kan. Baca bangkit awal. Main tahajud. Semain sunat taubat, baca Waqi'ah. Baca malam-malam. Tak boleh juga sebelum tidur malam. Malam-malam baca Al-Mulk untuk selamat daripada api neraka. Malam-malam baca Al-Waqi'ah untuk Allah kayakan kita, kaya yang beriman. Minta kaya. Surah Al-Mulk ni dia ada doa dia. No? Doa dia. Allahumma sun wujuhana bil yasar. Ya Allah, kau pelihara ayak muka kami. Bagilah kami hidup senang. Yasar. Wala tuhinna bil iqtar. Jangan kau hina kami. Jangan kau bagi kami jadi pengemis. Fakir. Kalau kami jadi fakir, fanastarziqu min talibi rizqi. Bila kami fakir, kami meminta-minta kepada hamba yang meminta padamu. Dia minta ke kamu, kami minta ke dia. Kami jual maruah, jual ayak muka. Wa nasta'tifu syirara khalqi. Sampai akhirnya kami terpaksa mengampu orang-orang yang jahat. Dia doa dia. Fa innaka min wara'i dzalika ahlul 'ata'i wal mana'. Sedangkan hakikat yang memberi dan yang tak bagi ni kau. Ahlul 'ata'i wal mana'. Engkaulah Tuhan yang memberi, kaulah Tuhan yang menghalang. Jadi kami nak minta direct dengan kau. Tak mau nak minta-minta kat makhluk ni. Sun wujuhana bil yasar. Pelihara ayak muka kami dengan kau bagi kami jadi orang senang. Tak kaya raya pun
Senanglah berada. Ada. Betul kita baca Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Tutup dengan selawat. Doa surah Waqiah. Baca Waqiah aja tak cukup. Habis baca Waqiah, baca doa Waqiah. Doa umum pun ada. Allahumma arhamna bil Quran. Tu doa umum. Doa baca Quran. Waqiah tu Quran. Tu doa umum. Doa khusus. Doa murah rezeki. Doa minta kaya. InsyaAllah Allah bagi. Kaya ni maksudnya kifayah. Cukup lah. Kita tak perlu nak berhutang orang. Cukup. Kaya tu. Dia ada miskin, ada fakir. Bila harta kita cukup, hutang kita boleh bayar, semua boleh bayar, hidup kita cukup. Cukup tu kira kaya dah dalam istilah agama. Kifayah. Haddul kifayah. Siapa-siapa yang bisnes, yang berniaga, dalam PKP ni memanglah perit juga. Tapi insyaAllah kita ikhtiar. Jangan tinggal surah Waqiah. Lepas Waqiah, baca doa Waqiah. Nak cari mana doa Waqiah? Saya ada. Guru saya menyusun kitab Bekal Akhirat. Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki Al-Banjari. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari, dia bersimpun amalan-amalan nama Bekal Akhirat. Dalam tu ada Waqiah, doa Waqiah. Dalam tu ada Al-Mulk, doa Al-Mulk. Baca Al-Mulk saja macam tak apa lengkap kalau kita tak baca doa Al-Mulk. Doa Al-Mulk ni minta apa? Minta selamat. Allahumma afina. Minta selamat bukan kuburnya. Dunia kita minta selamat. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil qabri wa azabil akhirah. Ya Allah, lindungi kami daripada cubaan bala, wabak di dunia dan azab kubur, azab akhirat. Allahumma innaka sammaita hadhihi surah. Ya Allah, kau namakan surah ni Al-Mani'atah, Al-Munjiyah. Nama Al-Mani'ah dan penyelamat, penghalang siksa kubur. Jadi kami minta dengan nama surah Al-Mulk ini, penyelamat, penghalang, kau selamatkan kami daripada siksaan kubur, fitnah kubur. Begitu. Cari buku Bekal Akhirat. RM6 ya, saiz poket. Dalam tu ada Al-Waqiah, ada doa Waqiah. Dalam tu ada Al-Mulk, ada doa Al-Mulk. Ada macam-macam amalan. Ada selawat, ada zikir, ada munajat, ada hizib Imam Nawawi, hizib Imam Syazili, hizib Bahar, macam-macam amalan. Saya pun ada, saya berniaga buku, berniaga kitab. RM6 ya, saiz poket. Bekal Akhirat. Jadi keamalan. Malam-malam kita baca Al-Mulk. Pagi kalau tak sempat, dah cerah dah pun tak apa, kita baca Al-Waqiah. Sebaik-baiknya baca malam. Tak sempat, kita boleh baca sehari. Suratul Waqiah. Baik, Nabi mengingatkan kita tentang kerosakan yang berlaku pada Bani Israel berpunca dari kemewahan. Kekayaan tak apa, kemewahan hidup yang melampau. Sehingga mereka lupa Allah Ta'ala dan hari akhirat. Golongan kaya amat boros berbelanja semata-mata ingin kelihatan bergaya. Banyak duit dihabiskan untuk membeli peralatan yang mahal-mahal seperti pakaian, nafsu semua ni. Kalau keperluan tak apa, belilah. Yang perlu kita beli. Makanan, perhiasan tubuh seperti gelang, cincin, batu berlian, rantai dan sebagainya. Keadaan menjadi lebih teruk lagi apabila isteri kepada suami yang miskin juga ingin bergaya seperti isteri orang-orang kaya. Mereka memaksa suami-suami mereka untuk membeli itu dan ini. Suami terpaksa bekerja keras siang dan malam demi memenuhi kemahuan isteri mereka. Kadang-kadang sehingga terpaksa berhutang, bergadai dan menjual tanah yang dimiliki. Apabila penyakit ini merebak dalam masyarakat, maka manusia akan mula sibuk dengan penampilan zahir sahaja. Banyak waktu yang dibuang sia-sia ke arah itu. Baginda SAW menggambarkan kepada kita bagaimana seorang perempuan Yahudi yang pendek itu sanggup bersusah payah mencipta kasut kayu semata-mata ingin kelihatan tinggi seperti perempuan-perempuan lain. Dia tidak reda dengan tubuhnya yang pendek. Sebelum keluar dari rumah, dia akan bersolek dahulu tabarruj agar kelihatan cantik dan berjalan dengan lenggang-lenggoknya. Di jarinya ada cincin emas yang sudah dimasukkan minyak kasturi yang paling wangi. Apabila melintasi majlis keramaian, dia akan menggoyang-goyang tangannya, lalu terbitlah bau kasturi yang harum itu. Inilah sifat perempuan Yahudi yang suka menunjuk-nunjuk dan menggoda lelaki.
Mereka rasa puas dan bangga dapat menarik pandangan lelaki. Golongan seperti inilah yang disebut oleh Nabi berpakaian tetapi sebenarnya telanjang. Mari kita berdoa semoga perempuan muslimah kita diselamatkan oleh Allah dari sifat buruk ini. Amin. Saya ada satu cadangan tuan-tuan. Alangkah baiknya saya ingat sebab Al-Waqi'ah ni kita perlu baca. Kalau kita baca berjemaah ramai-ramai lagi bagus. Saya rasa pagi esok kita akan mula sebagai mukadimah dan tiap-tiap pagi lah. Minta Allah bagi taufik. Taufik ni Allah bagi kekuatan untuk melakukan ketaatan. Kekuatan untuk taat. Itu makna taufik. Saya bercadang mulai pagi esok, kuliah subuh kita pukul 7 tu, kita akan baca Al-Waqi'ah. Dia 10 minit je. Campur dengan doa dalam 10 ke 15 minit begitu. Lepas tu baru kita baca kitab. Kitab 45 minit, 15 minit kita mula dengan suratul Waqi'ah. Dan ada doa sekali. Tuan-tuan yang ada kitab, tuan-tuan boleh 7 pagi lah, petang dah lah kita baca pagi. 7 pagi, kita start live ni, kita baca Waqi'ah sama-sama. Tuan-tuan yang ada Quran, boleh buka Quran. Tuan-tuan yang ada bekal akhirat, boleh sambil-sambil baca doa tersebut. Sampai kita lancak lah nanti, kita boleh buat sendiri. InsyaAllah. No? Saya pun kadang-kadang baca, kadang-kadang tak baca. Bila saya iltizam macam tu, maknanya tiap-tiap hari kita boleh baca. Macam tu. Kalau tidak, lepas kuliah nak baca, kadang-kadang kita pun tertinggal gitu. Jadi kalau kita set masuk dalam jadual ni, insya-Allah tiap-tiap hari pukul 7 kita mula mukadimah dengan surah Al-Waqi'ah. Kalau tuan-tuan tak ada buku tu, Quran pun tak apa. Cuma doa tak ada lah. Kalau ada bekal akhirat, dia sekali dengan doa. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita jumpa petang ni. Panjang umur pagi esok kita bercadang sama-sama baca berjamaah surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita. Kita jadikan amalan. Murah ni tak mesti kaya, boleh cukup pun jadilah. Cukup rezeki pun jadilah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.